هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 1. Muka surat 162. Kita masuk bab fil mazi yusibu thawb. Iaitu bab yang menyatakan mazi kena kain. Kita dah pun bincang pada bulan lepas perbezaan di antara air mani dan air mazi. Malam ni dia nak tengok pula perbincangan lanjut tentang air mazi. Iaitu kata dia bab fil mazi yusibu thawb. Air mazi terkena kain. Apa hukum dia? Kata dia bab pada menyatakan mazi kena kain. Ketahuilah saudaraku, dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi ini, maka mengetahuilah kita mazi itu najis. Dia kata, air mazi, air yang mendahului sebelum keluar mani, maka air itu najis. Dia kata, hadisnya an Sahl bin Hunayf radhiyallahu anhu qala kuntu alqa minal mazi shiddatan wa anaan fakuntu ukthiru minhul ghusl. Diriwayatkan daripada Sahal bin Hunayf, kata dia adalah aku telah jumpa dan merasai dari sebab mazi itu akan kepicikkan dan juga kelelahan yang tiada seorang jumpa seperti aku. Ini seorang sahabat Nabi. Satu orang sahabat Nabi, nama dia Sahal bin Hunayf. Sahal bin Hunayf ni masalah, dia ni syahwat nafsu kuat sangat. Sahal bin Hunayf ni dia ada masalah. Masalah dia ni nafsu kuat. Maka sesuai dengan dia ni satu orang yang terlampau kuat nafsu, air mazi dia ni kira duk keluar tak berhenti. Oh, ni masalah dia. Oh, perempuan lintas depan sikit pun masalah ke dia. Dia tak boleh. Bagi dia itu masalah dia. Kerana selalu keluarnya mazi itu. Mudah sangat dia ni. Tak boleh tengok orang tu jadi pasal, tengok orang ni jadi pasal. Ini Sahal bin Hunayf. Maka adalah aku membanyakkan daripada mandi. Maka dia ni tak tahu hukum tentang mazi. Dia duk ingat mazi macam mani. Dia duk ingat macam tu. Jadi bila keluar mazi, dia pergi mandi. Bila keluar mazi, dia pergi mandi. Kecut jari dengan duk mandi. Yang kata Sahal bin Hunayf ni. Dia kata, yakni apabila keluar sahaja mazi, maka mandilah aku. Oleh kerana sangka aku wajib mandi apabila keluar. Dia duk sangka lagu tu. Tuan-tuan, saya cakap, kita pula masyarakat kita lah banyak jenis tak erti hukum ni. Bila dia tak erti, dia mula duk torah hukum dia sendiri. Bila dia torah hukum dia sendiri, jadi susah ke dia. Kan? Dia tak erti. Bila tak erti, dia duk main sangka-sangka lah. Dia sangka, lagu ni tak boleh kot, lagu ni tak boleh kot, lagu ni. Jadi masalah ke dia. Kan? Macam orang sakit, tangan simen. Dia tak mengaji, dia tak tahu macam mana nak selesai masalah tangan patah yang bersimen ni. Dia tak erti. Maka bila dia tak erti, dia kira tangan semen tak semayang langsung. Tak semayang langsung, masalah. Jadi susah ke dia. Sedangkan Islam dah bagi tahu tangan semen ke apa ke, anggota wuduk berbalut ke apa ke, kena semayang. Dan semayang yang dibuat semasa anggota badan kita, anggota wuduk kita berbalut, semayang tu sah dan tidak perlu qada. Dia tak erti sebab tak mengaji. Dengan kerana tak erti, dia tak semayang. Kerana tak semayang, dia berdosa. Dan kerana tu esok, bila baik esok sekali nak qada, kalau sekiranya balut badan tangan dia bersimen 2 bulan, 2 bulan punya semayang dia nak kena qada. Jadi susah dia. Punca kerana tak erti. Demikianlah halnya ada manusia yang macam ni. Sahabat Nabi dulu pun macam tu. Dia ni suka keluar air mazi. Bila keluar, dia duk sangka keluar mazi macam keluar air mani. Dia duk sangka macam tu. Bila dia sangka macam tu, tiap-tiap kali keluar air mazi, tiap-tiap kali dia mandi. Ini menjadi susah pada dia.
Kata dia, fadzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sa'altuhu anhu. Dia kata, maka aku sebutkan perkara yang demikian itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun pergi mengadu ke Nabi lah masalah dia ni. Yang ni kataku kepada Nabi adalah aku satu orang yang amat kuat keluar air yang ingin. Dia kata. Mandi ni sehari sampai berapa kali tak tahu. Begitu. Dan langsung aku tanya hukum dari sebab mazi itu akan Nabi SAW bagaimana memperbuatnya. Dia pergi tanya Nabi, jadi macam mana kes saya ni? Mudah sangat keluar air mazi, macam mana kes saya ni? Adakah saya kena mandi tiap-tiap kali keluar air mazi? Begitu. Faqala innama yajzika min dhalikal wudu'. Maka sabda Nabi SAW, hanya sahaja memadai akan dikau daripada yang demikian itu, yang ni daripada keluar mazi itu, mengambil air semayang juga. Kerana mazi membatalkan wuduk dan tidak mewajibkan mandi. Nabi kata lain kali, kalau keluar air mazi, nak buat satu sekali, pergi basuh. Pergi basuh, bagi bersih, bagi cuci, ambil air semayang. Selesai masalah. Tak payah mandi. Kerana yang keluar itu mazi, bukannya mani. Begitu. Faqultu ya Rasulullah, kaifa bima yusibu thawbi minhu? Maka kata dia, ya Rasulullah, bagaimana hamba buat dengan mazi yang kena kain hamba daripadanya? Dia kata, okey, satu benda clear dah. Kalau keluar air mazi, kita cuma perlu basuh dan pergi ambil air semayang. Tidak payah mandi, clear. Yang kedua nak tanya, dia kata air mazi kalau kena kain. Macam mana pula cerita dia? Maka haraplah hamba akan Tuhan hamba memberi fatwanya. Kata dia, qala yakfika an ta'khuza kaffan min ma'in fatandahu bihi thawbak hatta tara annahu asaba minhu. Maka sabda Nabi SAW, memadai akan dikau ambil secebok tapak tangan daripada air, maka engkau percik dengannya akan kain engkau, sehingga bahawasanya mengenai ia daripadanya. Itu dia. Nabi kata kalau kena kain, ambil air, basuh tempat yang kena tu. Maka kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Jadi daripada hadis ini dakwa air mazi najis. Bila kena kain, tempat yang kena tu mesti dibasuh dengan air. Begitu. Masalah, dia kata mazi dan hukumnya kena ke kain. Ni dia nak detail lagi. Dia nak halusi lagi. Kata At-Tirmizi, dan sesungguhnya telah bersalah-salahan ahlul ilmi pada mazi yang kena kain. Maka kata setengah daripada ulama tidak memadai melainkan basuh. Dan ialah perkataan Imam Asy-Syafi'i. Dia ada perbezaan pendapat ulama. Ada mazhab, dia kata memadai pakai pocik aja. Tempat yang kena tu ambil air, pocik aja. Kira bersih dah. Macam mana kaedah mencuci najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah ni najis budak lelaki-lelaki kecil, tak makan apa lagi, melainkan hanya susu ibu saja. Kan budak lelaki-lelaki kecil, baru beranak. Dia tak makan benda apa pun, melainkan susu ibu. Kalau dia kencing, air kencing dia najis mukhaffafah. Memadai dengan ambil air pocik aja, tempat yang kena kencing tu sudah dianggap bersih. Maka sebahagian ulama kata mazi hukum dia macam tu, ambil air kencing pi aja, pocik sikit aja kira bersih. Tapi Imam Syafi'i dalam mazhab Syafi'i dia kata tak boleh. Tak boleh percik, tapi kena basuh tempat yang kena tu. Kain yang kena mazi mesti dibasuh, dia kata. Dan kata setengah mereka itu memadai akan dia percik. Dan kata Ahmad, aku harapkan, yakni aku kuatkan fikir atasku bahawa memadai akan dia oleh basuh dengan air. Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali, dia kata aku lebih suka kalau sekiranya basuh, jangan percik. Pasal apa timbul perbahasan ni? Pasal adalah hadis tadi. Hadis tadi Nabi SAW kata, memadai kamu ambil air secebok dalam tapak tangan kamu, kemudian kamu percik, fatandahu bihi. Fatandahu maksud percik. Maka sebahagian ulama pegang pada hadis ni, dia kata percik dah cukup. Tapi sebahagian ulama yang lain dia kata percik tak cukup, kena basuh. Pasal apa? Pasal ada hadis lain Nabi suruh basuh. Begitu. Baik. Yakni kita buat kesimpulan, maka air mazi kalau kena pakaian, tempat yang kena itu mesti dibasuh. Begitu. Masalah, dia kata mazi dan wadi dan lainnya. Ni pula satu lagi.
Dia ada mani, dia ada madhi, dia ada wadi. Mani keluar apabila syahwat memuncak. Itu kita baca bulan depan. Madhi keluar masa kita mula rasa syahwat tu, dia keluar dulu. Sifat-sifat dia dah dibincangkan bulan lepas. Satu lagi dia panggil wadi. Wadi ni dia keluar kalau orang buat kerja kuat. Orang jenis buruh binaan, kasak ni duk angkat semen sebantai-sebantai duk naik pergi tingkat atas, nu angkut batu besar dan sebagainya, dia keluar satu jenis ayam. Ayam tu dipanggil wadi. Dia keluar bukan kerana syahwat, bukan kerana nafsu, bukan kerana keinginan. Dia keluar kerana orang ni kerja terlampau kuat. Dia keluar ayam tu dia panggil wadi. Begitu. Kata Imam Asy-Syafi'i di dalam pada babul mani, tiap-tiap yang keluar daripada zakar, daripada basahnya, sama ada kencing, ataupun mazi, ataupun wadi, atau barang yang tiada dikenal, ataupun yang dikenal, maka semuanya najis, melainkan mani. Dia buat kesimpulan macam tu. Imam Syafi'i kata, apa juga benda yang keluar daripada kemaluan, apa juga benda, mani sahaja yang tidak najis, yang lain semua najis. Dia keluar kerana nafsu ke, dia keluar kerana kerja teruk ke, dia keluar kerana terkejut ke, apa ke, tak kira. Benda yang keluar daripada kemaluan selain daripada mani adalah najis. Imam Syafi'i buat keputusan macam tu. Dan tiap-tiap barang yang disentuh oleh lain daripada mani, daripada barang yang keluar daripada zakar, kena di kain ataupun di tubuh atau lainnya, maka ia itu najis. Dia kata. Apa juga benda yang keluar selain daripada mani, kalau kena kain, maka tempat itu bernajis, mesti kena basuh. Begitu. Dan bermula sedikit ataupun banyaknya, sama je. Dia kata, sikit ke banyak ke, pergi basuh. Dia kira macam tu. Maka jika yakin seseorang akan kenanya, nescaya membasuh ia akan dia. Dan tiada memadai lain daripada yang demikian itu. Kalau dah yakin memang ada kena, pergi basuh. Tak boleh buat lain daripada basuh, tak boleh pakai lap ke, pakai percik ayak aja ke, tak boleh. Mesti kena basuh. Tidak basuh, maka dia anggap tidak bersih dari najis. Begitu. Maka jika tiada tahu akan tempat kenanya, nescaya membasuh dia akan kain semuanya. Kalau tak tahu kena tang mana. Tak tahu kena tang mana, berasa macam merambu kena habis satu kain, tak tahu tang mana kena, dibasuh kain itu semua sekali. Macam tu. Dan jika tahu tempat tiada, dan jika tahukan tempat dan tiada tahu akan kadar mana tempat kenanya, nescaya membasuh ia akan tempat dan dilebihkan daripadanya. Kalau kita tahu tempat yang kena tu tapi kita tak tahu banyak mana kena, kita tengok tempat yang kena tu, basuh, ambil lajak sikit kawasan sekitar dia, basuh bagi habis, bagi bersih semua sekali. Tuan-tuan, ini dalam fiqh dia panggil ihtiyat. Ihtiyat maksudnya berhati-hati. Kita pergi rumah orang, nak semayang di rumah orang. Kita pun tak tahu tuan rumah ni dia reti ke tak reti hukum fiqh apa tentang najis apa semua ni, dia reti ke tak reti. Kita duduk tengok dia, kita duduk nampak dia ni jenis orang tak mengaji ni. Kalau kita nak semayang di rumah dia, sebagai langkah ihtiyat, ambil satu selipar lah. Lepas ambil ayat semayang, dalam bilik ayat, minta satu selipar bersih, pakai kasut selipar ni keluar pergi tempat, baru kita semayang. Sebab kita tak tahu dia ni dia reti ke tak reti. Ramai tuan-tuan orang tak reti ni. Anak kencing berau kata pergi atas lantai rumah tu, dia pakai ambil kain buruk lap-lap, kira clear. Hak kebanyakannya anak kencing berau kata pergi atas lantai tu, dia ambil kain buruk dia lap. Lepas tu dia ambil mop, dia rendam ayam, dia main tonyoh dengan mop 2-3 kali, dia kira bersih. Bersih dari segi mata tengok tak ada najis, tapi dari segi hukumnya tempat tu bernajis. Dia panggil najis hukmi. Dari segi hukumnya masih ada najis. Sebab kaedah cuci najis ni, dia mesti ayam kena lalu di situ. Berau kata budak tu kencing, mula sekali ambil kain lap, bagi hilang ain najis. Lepas dah hilang dah ayam kencing tak ada, ambil ayam satu timba, ayam yang bersih, jurut bagi mengalir ayam bersih di kawasan hak najis tu. Bagi mengalir, lepas tu baru lap lagi sekali. Baru dia anggap bersih dari segi hukum syarak. Kalau takat ambil kain buruk lap, lepas tu ambil mop, main tonyoh-tonyoh sikit, tempat tu masih dia anggap bernajis. Saat lagi kita masuk kancung ambil ayat semayang, kita keluar, kita pijak tentu. Pak kata pijak, kaki kita lekat najis. Kita pinai atas sejadah semayang,
kita bawa najis naik ke sejadah tu sekali. Semayang tidak sah pasal anggota tubuh kita ada najis. Masalah tuan. Berapa orang yang reti jaga benda ni? Berapa orang? Hak ramainya tak jaga. Anak kencing, cucu kencing, apa kencing, pakai lap bagi tak ada, bagi mata tengok tak ada, kira bersih. Macam tu aja. Inilah masalahnya. Maka akhirnya apa? Ibadat yang kita buat tidak sah. Kerana syarat sah sembahyang mesti bersih, suci anggota dan tubuh badan dan pakaian. Begitu. Baik, dia kata nescaya membasuh ia akan tempat dan dilebihkan daripadanya. Dan jika sembahyang dia pada kain yang kena najis itu sebelum daripada basuhnya, maka tahu ataupun tidak tahu, maka lazim atasnya ulang sembahyang itu. Kalau sembahyang juga dalam keadaan bernajis, sembahyang itu tak terpakai. Kena buat balik sembahyang yang kita buat. Begitu. Tajuk baru dia kata bab fil mani yusibu thawb. Iaitu bab pada menyatakan mani yang kena kain. Tadi mazi kena kain. Maksud dia apa? Maksud dia kena basuh. Pasal mazi itu najis. Lah ni kalau mani, ayat mani kena kain. Macam mana cara dia pula? Ketahuilah saudaraku. Masuklah kita membicarakan hukum mani. Najis ataupun tidak. Maka telah dikeluarkan oleh Imam Tirmizi akan hadis yang menunjukkan mani tiada ia najis. Yang mani tak najis. Yang ni kita dah bincang bulan lepas tu. Kata dia, an Hammam bin Al-Harith qal, dhafa Aisyata dhaifun fa'amarat lahu bimilhafatin safra fanama fiha fahtalama. Tu dia. Diriwayatkan daripada Hammam bin Al-Harith. Kata dia telah menjadi tetamu, menjadi dhaif akan Siti Aisyah oleh seorang yang menumpang tidur. Dhaif. Maka menyuruh Aisyah bagi orang itu selimut dengan kain selimut kuning yang diberikannya. Satu hari ada satu orang mai rumah Nabi, mai tumpang tidur di rumah Nabi. Satu tetamu sudah mai rumah Nabi nak tumpang tidur di rumah Nabi. Maka Aisyah isteri Nabi SAW pun dah tetamu mai tidur di rumah ni, dia bagi satu kain selimut untuk nak guna tidur malam tu. Bagi satu kain selimut kala kuning. Maka tidurlah laki-laki itu dalam selimut yang diberikan oleh Aisyah itu. Tiba-tiba dalam tidur dia mimpi ia jima. Tak senonoh punya tetamu. Dia pergi tumpang tidur rumah Nabi. Tidur malam tu baik punya gambar sudah mai kat dia. Murah bubuh habis kain selimut yang orang bagi dia guna tu. Benda nak jadi lah. Benda nak jadi. Maka serta keluar mani mengenai kain selimut itu. Mimpi jima. Dalam tidur tu mimpi jima, merambur keluar air mani, habis kain selimut yang orang bagi guna tu. Apakala jaga ia, maka berhajat ia memulangkan kain selimut itu. Bangkit-bangkit pagi tu, astagfirullahalazim. Dia kata, Allah. Dia kata nak bagi balik ke mana. Dia kata, orang tahu aku tak senonoh. Masalah bagi dia. Kata hadis tu, fastahya an yursila biha wa biha atharul ihtilam. Maka kata hadis itu, maka sudahlah malu dia hendak mengirimkannya kepada Aisyah, nak bagi balik kain selimut tu, segan kan? Padahalnya dengannya kesan daripada mimpi. Kalau nak bagi balik, Allah, Aisyah ambil dah, ni apa ni? Leceh kan? Nak buat balik lagi tak ada pula. Orang bagi selimut tu pakai tidur, pergi duduk gulung bola ambil nak buat balik pula. Macam kita ada ramai ada rumah nak tidur kan, bilik semua penuh, anak kita ramai apa semua, kita bagi Toto Narita bagi dia tidur, dia merah di atas Toto tu. Toto esok nak balik tu gulung Toto tu nak pergi sekali. Kita kata, oh banyak cantik hang ni, aku bagi yang tumpang pakai saya nak balas buat harta benda hang pula. Kata kawan ni bukan nak balas Toto tu, dia nak hantar kedai dobi, dia dah buat pasal atas Toto tu. Ini cerita ni, dia berlaku zaman Nabi SAW, berlaku benda macam ni. Benda ni jadi, Allah saja takdir benda ni jadi, nak bagi kita ni dapat satu pengetahuan. Begitu. Bukan kata sahabat Nabi ni tak senonoh. Dah. Dia ditakdirkan benda tu jadi oleh Nabi SAW dengan tujuan supaya kita lah ni bila baca hadis ni dapat pengajaran. Kata dia, faghamasaha fil ma', maka membenam, menyelam ataupun merendam ia akan dia di dalam air. Dia pun nak bagi balik
Jadi payah, usung orang masuk pancung, rendam bagi basah abang semua. Buat lagu tu, senang. Tengok dia nak buat lagu mana. Summa arsala biha. Kemudian dikirimkannya kepada Siti Aisyah, yakni kepada tuan punya kain selimut tu. Dia rendam bagi basah semua sekali, lepas tu baru dia pergi serah dekat Aisyah. Apabila dilihat oleh Aisyah kain selimutnya basah, maka gempaklah ia. Aisyah pula. Aisyah tuan-tuan, tuan-tuan kena ingat, Rasulullah wafat. Rasulullah wafat, Aisyah umur baru 18. Aisyah kahwin dengan Nabi ni umur 7. Umur 7 kahwin dengan Nabi. Umur 9 duduk serumah dengan Nabi. Dan duduk serumah dengan Nabi 9 tahun, Nabi pun wafat. Nabi wafat, umur Aisyah baru 18. Dia maknanya dia ni muda sangat, kebudak-budakan lagi. Bila dia bagi selimut orang pakai, kata bagi balik mai basah lecun semua sekali, dia buat riung. Kalau orang Pulau Pinang dia kata buat ramai kan, buat ramai kan, dia buat riung. Ni apa ni, aku bagi selimut elok ni pasal apa basah? Dia buat gempak begitu. Maka gempaklah ia dan ditanyanya kenapa kain selimut itu basah. Lah, dia kata ni hampir buat apa ni sampai basah kain-kain ni semua. Lalu orang tumpangan itu pun berkhabarkan mimpinya. Dia ni pun abang betul lah. Dia kata aku ceritakan betul-betul lah. Dia kata. Faqalat Aisyah, lima afsada alaina thawbana. Innama kana yakfihi ay yafrukahu bi asabi'ih. Maka kata Aisyah, kerana apalah dicacatkan atas kami akan selimut kami dengan basuh ini. Hanya sahaja memadalah akan dia. Jika nampak maninya kena di kain, maka disentalkan dengan jarinya. Oh, Aisyah kata lah, yang hampir buat lagu ni karut betul. Kalau betul kata kain selimut ni kena ayak mani ni bukan najis. Memadai dengan kikih buang dengan jari gitu aja. Tak payahlah pergi basuh. Dia kata yang hampir rendam basuh ni, apalah hang ni. Aisyah kata lagu tu dekat dia. Begitu. Dia kata warubbama faraktuhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi asabi'i. Dan berkali-kali dia kata aku sendiri telah menyental mani yang kena kain Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jari aku. Aisyah kata biasalah, kadang-kadang Nabi pun air mani Nabi lekat di kain. Aku kikih-kikih buang dengan jari aku, dengan kuku aku aja. Bukannya najis sampai mesti dibasuh sebagaimana perbuatan kamu itu. Aisyah kata tak payah basuh. Mani ni dia bukan najis. Memadai dengan kikih buang, kesan-kesan tu sudah cukup. Kain itu masih dianggap suci lagi. Aisyah kata begitu kat dia. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Baik, masalah dia kata. Mani kena dikain, apa hukumnya? Kata Imam At-Tirmizi. Dan ialah, yakni sebagai dalam hadis, masalah itu perkataan yang ketiadaan seorang daripada sahabat Nabi SAW dan mereka yang kemudian daripada mereka, daripada segala fuqaha. Seumpama Sufyan Ats-Tsauri dan Ahmad dan Ishaq, dan kata mereka pada mani yang kena kain itu memadai oleh sental sahaja, dan jika tiada membasuh ia sekalipun. Bukan kata seorang ulama yang mengatakan begitu, bahkan ramai sahabat-sahabat Nabi pun yang kata begitu. Mani bukan najis, maka tidak perlu basuh, memadai dengan kikih dengan jari saja sudah cukup. Begitu. Baik, kata Imam Syafi'i di dalam Al-Um, dan bermula mani tiada najis. Sekiranya ditanya orang, jika tiada najis, mengapa disental atau disapu sebagaimana tersebut dalam hadis itu? Kalau orang tanya pula, kalau dah kata mani ni bukan najis, dah dia kena kain piduk kikir buang, buat dah tak najis, biar-biarlah di situ. Kalau orang tanya macam tu, dia kata jawabnya, disental ataupun disapu itu menurut sebagaimana menyental hingus atau ludah ataupun tanah selut yang lekat di kain. Jawab macam tu. Bila ayak mani kena kain, kita piduk kikir buang. Kikir buang tu bukan kerana najis, tapi kerana dah lekat benda tu, benda tak elok. Dah lekat, kita kikir buang lah. Macam lekain kita kena selut. Takkan nak biar selut berselepek di kain tu, mestilah kita sapu-sapu selut tu buang. Walaupun selut itu tidak najis. Kita tak maulah benda tak elok duk bertempel lekat di kain. Maka piduk kikir buang benda ni bukan menunjukkan dia najis, tetapi nak tunjuk kata kita tak suka benda-benda yang tak elok lekat di kain kita. Itu saja jawab dia.
Baik, dia kata maka sesuatu daripada makanan. Maka sesuatu daripada makanan seperti dudul. Dia kata, dudul lah. Dalwa lah, dudul lah. Kan? Ha? Dia kata maka sesuatu daripada makanan seperti dodoi ataupun nasi ataupun sebagainya yang melekat di kain, maka tidakkah disental dan disapu? Dia kata bukan kata yang mani lekat di kain aja kita anti kikih buang. Kalau lekat apa nama pelantar majerin apa lekat di kain pun kita anti duk kikih buang. Kikih buang pelantar majerin bukan makna dia najis, tapi makna kita tak mau biarlah kain kita bertempel dengan benda-benda ni semua. Dia kata begitulah juga mani disental, disapu daripada kain kerana nak membersihkan benda yang melekat, bukan kerana dia najis. Dia kata. Dan oleh itu, sekiranya sembahyang seseorang padanya sebelum bersental, bersapu, maka tidak ada apa-apa. Kalau kain yang kita pakai semayang tu ada kesan air mani, tak ada apa-apa. Semayang sah macam biasa. Kerana dia bukan najis. Begitu. Dan tiada ia menajiskan sesuatu daripadanya dan daripada air dan lainnya. Dia tak menyebabkan kain yang kena dia tu jadi kain yang terkena najis. Begitu. Masalah mani dan perselisihan ulama pada sucinya. Kata Imam Nawawi, telah bersalah-salahan ulama pada suci mani Adam itu. Maka telah berjalan Imam Malik dan Abu Hanifah kepada mengatakan najis. Mazhab Maliki dengan mazhab Hanafi, dia kata air mani najis. Dia kata macam tu. Melainkan bahawasanya Abu Hanifah telah berkata ia memadai pada menyucikannya ialah sentai apabila ada ia kering. Dan ialah riwayat daripada Ahmad bin Hanbal. Cuma bezanya dia kata benda tu najis. Tapi kalau dia kering, kita kikih buang aja, tak payah basuh. Tapi mani najis. Kalau mani yang masih basah, najis. Kalau dia dah jadi kering, dia jadi tak apa pula, boleh kikih buang. Itu pendapat dia. Dan kata Imam Malik, pasti basuh sama ada kering atau basah. Dalam mazhab Maliki, Imam Malik dia kata tak peduli. Kering ke basah ke apa ke, dia kata air mani najis, mesti kena basuh. Dia kata macam tu. Dia kata dan jikalau mana tadi? Dan ialah riwayat daripada, dan kata Malik pasti basuh sama ada ia kering ataupun basah. Dan kata Imam Al-Hasan, jikalau dibawa semayang mani pada kain, maka tidak dituntut kembali semayang. Dia kata, maksudnya tak najis. Dan jikalau banyak sekalipun. Dan jikalau kena di badan dibawa semayang, nescaya diulang semayang jika sedikit sekalipun. Kena badan, tak apa. Dia kata kalau kena kain, kena ulang semayang. Yang ni pendapat-pendapat yang dhaif. Yang berbagai-bagai. Kita kira satu je. Dalam mazhab Syafi'i, mani kalau sekiranya kena pakaian, dia bukan najis. Maka tidak payah basuh, memadai dengan kikih buang saja. Kalau tak mau kikih, pakai juga pergi semayang, semayang kita sah. Itu saja. Baik, tengok bawah tu. Masalah, dia kata mani perempuan. Bolehkah mani perempuan dan bolehkah makan mani? Tu dia punya tak ada benda nak makan. Kan? Tak ada benda nak makan. Hidup minum, hidup makan air mani. Macam tak senonok sampai macam tu. Kan? Macam orang biasa tanya kan. Dia kata, Ustaz, babi laut boleh makan ke? La ilaha illallah kata. Babi laut apa pula? Dia kata orang ada jumpa dulu. Tengah laut ada babi, dia kata. Kan? Dia hanya ada di kawasan laut dalam. Di lautan Pasifik, lautan Hindi, apa semua, laut dalam, Atlantik, apa semua, ada. Menatang macam babi, tapi hidup dalam air. Jadi oleh kerana rupa parah dia macam babi, maka panggil dia babi laut. Dia tanya kita, dia kata babi laut boleh makan tak? Kita tanya dia balik, tak ada benda lain dah nak makan. Dalam menatang tu nak jumpa pun payah. Kan? Baru jumpa je. Berapa lama dah humuk dunia ni, baru orang jumpa. Sekong tu pun ambil gambar sampai kelam biji mata babi tu. Ambil gambar pasal ni menatang spesies yang baru ditemui. Dia mai duk tanya, dia kata boleh makan tak babi laut? Terus tanyalah kata, makan hak lain pun banyak lah. Terus tanyalah yang tu. Tak saja nak tahu hukum, terus duk tahulah. Kan? Terus duk tahulah hukum-hukum macam tu kan. Pasal kita pun nak jawab tak tahu. Kan? Kita pun nak jawab tak tahu kan. Ni tak ke boleh, tak ke tak boleh lagu mana kan. Dia ada lah
ciri-ciri binatang yang halal dimakan dengan ciri-ciri binatang yang haram dimakan tu ada lah. Hak tu kita boleh lah abang. Kalau sekiranya pasti. Yang pertama, dia bukan babi dan bukan anjing dan bukan keturunan keduanya. Satu. Kemudian yang kedua, dia ada ciri-ciri. Dia tidak ada ciri-ciri binatang yang haram dimakan. Seperti dia binatang bisa ke apa ke semua. Ada taring ke, dia jenis tangkap menyambak ke apa ke tu semua. Kalau tak ada ciri-ciri itu semua, boleh makan lah. Kita kata betul, sekali dia salah faham pula. Dia kata ustaz ni pergi kata babi boleh makan pula dah. Masalah kan lah, kita kata pergi makan yang lain. Kita tanya yang tu. Kan, tanya benda-benda susah kan. Saya kata dulu, ada satu orang tua tu, saya mengajar masjid. Zaman awal-awal dulu. Baca tajuk ni lah, tajuk mani-mani ni. Dia tanya kita. Dia kata, ustaz, betul ustaz ni jadi mani ni bukan najis Kita kata betul Sungguh ni, dia kata sungguh. Kan, dia tanya, sungguh ni? Saya kata sungguh lah. Pasal ni hadis kita duk baca ni, abang kata ayak mani tidak najis. Dia kata, baiklah. Lah ni kalau kita himpun ayak mani, bagi lebih daripada 2 kolak, boleh dah ambil air semayang. Apa orang tak tanya soalan macam tu. Tapi dah dia tanya. Saya kata kat dia. Saya kata, dia orang tak tanya soalan ke tu. Dia tepuk lantai, pum kata. Dia kata, saya tanya, jawablah. Oh, cengih. Saya kata, lah macam ni. Saya kata, pakcik balik, pergi himpun bagi cukup 2 kolah, mai tanya saya abang, hukum dia. Dia marah kita. Dia ingat dia seorang boleh marah kita, kita boleh marah dia juga. Kan? Menasabah kan nak pergi duk kutip ayak mani sampai 2 kolah, lepas tu pergi nak ambil ayak semayang dengan ayak mani. Nak tanya ni, biarlah tanya soalan yang menasabah. Dia pergi tanya soalan nak sudi orang. Tanya soalan nak bagi apa cerita. Mengaji kena jujur lah. Yang mengajar pun kena jujur, yang mengaji pun kena jujur. Pergi tanya soalan macam tu, kita tahu dia tak jujur. Saya kata kat dia, pakcik. Dia pun dah pakcik, dah tak ada dah. Nak pergi himpun 2 kolah macam mana? Kan? Balik himpun. Saya kata, bagi cukup 2 kolah, cukup mai tanya saya bagi jawapan dandan. Saya kata. Kata kat dia, dia marah. Dia marah, orang kampung tu sendiri bangkit. Dia kata, ni hang nak mengaji, hang duduk, hang tengah mengaji, pergi balik. Dia pun marah dia, baru kena. Kita marah tak boleh lah, kita main mengajar kampung dia. Oh, kampung dia sendiri. Dia berkata, ni, hang nak mengaji, hang buat cara nak mengaji, hang duduk, kalau tidak, hang pergi balik. Dia berkata. Tak kena lah cara tu kan, tak kena. Jadi benda-benda macam ni kan. Baik, ni pula dia kata mani perempuan, bolehkah makan mani? Dia kata, bolehkah pidu hirup ayak mani ni makan? Kata Imam Nawawi, bermula tafsil hukum mani itu sebagai dalam masalah tadi. Dan bagi kita Syafi'i ada qaul yang syaz, lagi dhaif, yang mengatakan mani perempuan itu najis. Ada satu pendapat yang dhaif dalam mazhab Syafi'i, dia kata mani perempuan najis. Dia kata, pendapat ini dhaif. Dan mani laki-laki tiada najis. Dia kata hak laki-laki tak najis, hak perempuan najis. Dan satu qaul lebih-lebih syaz lagi. Syaz ni maksudnya janggal, pelik. Lebih-lebih pelik lagi bahawasanya mani laki-laki dan perempuan itu najis. Ini pendapat yang lagi pelik dalam mazhab Syafi'i. Sebab dalam mazhab Syafi'i mani tidak najis. Begitu. Maka yang betulnya kedua-duanya itu suci. Baik, yang muktamadnya mani baik laki-laki baik mani perempuan. Mani adalah suci. Itu yang muktamad. Dan adapun memakan mani yang suci itu padanya 2 wajah bagi ashab kita. Bermula yang lebih zahir daripada keduanya tiada halal. Walaupun ayak mani ni tidak najis, tapi meminum ayak mani tidak halal. Dia kata, tak boleh. Kerana ia barang yang diluati. Dia kata dia barang tak elok. Benda cemar. Begitu. Walaupun dia tidak najis, tapi tak elok. Sebab dia keluar daripada kemaluan. Begitu. Maka iaitu masuk ia di dalam jumlah segala yang busuk-busuk. Lagi diharamkan dia ke atas kita. Jadi maksud dia apa? Minum air mani itu haram. Tak boleh. Walaupun dia tidak najis. Tak boleh. Begitu. Masalah. Mani binatang dan hukumnya. Kata Imam Nawawi, bermula mani segala binatang yang lain daripada anak Adam. Setengah daripadanya ialah mani anjing, ataupun mani babi, ataupun mani binatang yang beranak daripada salah satu daripada keduanya, dengan binatang yang suci. Maka mani itu najis dengan tiada khilaf. Kalau sekiranya mani ini mani binatang yang haram. Anjing, babi, ataupun keturunan yang terhasil daripada anjing dan babi.
Maka mani binatang ni haram. Dan binatang lain daripada itu, pada maninya ada 3 wajah. Bermula yang asah bahawasanya ia suci. Lain daripada anjing, babi dan keturunan dia, mani kambing misalnya. Mani kambing suci, dia kata. Sama ada binatang itu dimakan ataupun tidak, ataupun binatang hak jenis orang tak makan dia, pun dia lain daripada anjing dan babi, air mani dia suci. Suci maksudnya tidak najis. Begitu. Dan keduanya, pendapat yang kedua, bahawasanya najis sama ada dimakan binatang itu ataupun tidak. Pendapat kedua kata, mani binatang semua sekali najis. Itu pendapat kedua. Dan pendapat ketiga, dia kata mani yang dimakan dagingnya itu suci, dan mani yang tidak dimakan dagingnya itu najis. Itu pendapat ketiga. Itu pendapat-pendapat ulama. Masalah, dia kata, basah faraj perempuan suci ataupun tidak. Orang perempuan, dia ada mengeluarkan air apa semua ni, air yang keluar daripada dia ni, air ni suci ataupun tidak. Dia kata. Kata Imam Nawawi, dengan hadis dalam masalah itu dalil bagi satu jemaah daripada ulama atas suci basah faraj perempuan itu. Ada pendapat mengatakan air yang terhasil daripada faraj perempuan ni, air itu bersih, suci, dia kata. Dan padanya ada khilaf yang masyhur di sisi kita dan lainnya. Dan yang azharnya suci. Itu dia. Dalam mazhab Syafi'i, air yang keluar daripada faraj perempuan sebelum berlaku persetubuhan, maka air itu dalam mazhab Syafi'i dia kata suci. Begitu. Dan bergantung segala orang yang mengambil hujah dengan ini hadis dalam masalah itu dengan kata mereka. Bermula mimpi jima' itu mustahil pada hak Nabi SAW. Ini hujah dia. Dia kata Nabi ini mustahil lah jadi macam kita. Kita ada duk mimpi karut-karut. Nabi dia tak ada mimpi karut. Nabi kalau mimpi, semua mimpi betul. Nabi tak serupa kita. Nabi kalau mimpi, mimpi semua betul. Tak macam kita. Kita kalau mimpi ni tak tentu. Kadang betul, kadang tak betul. Kadang merapu langsung, kadang-kadang tak boleh tentu. Maka Nabi SAW, dia kata mustahil. Dia kata Nabi mimpi jima'. Mustahil, dia kata. Pasal apa? Kerana mimpi jima' itu setengah daripada main-main syaitan akan orang yang tidak. Mimpi jima' ni, mimpi benda-benda ni adalah daripada buaian syaitan. Mustahil Nabi akan mimpi benda-benda ni hasil daripada kacau syaitan. Mustahil, dia kata. Kalau begitu, mani yang kena di kain Nabi, yang disental oleh Siti Aisyah, seperti yang tersebut dalam hadis tadi, bukanlah ia daripada mimpi. Bahkan ia daripada jima'. Dia kata kalau macam tu, Aisyah kata, dia beberapa kali, tadi hadis tadi ni. Hadis yang satu orang tetamu mai rumah Nabi, tumpang tidur. Aisyah bagi kain selimut kat dia. Malam tu dia pergi mimpi, habis air mani kena kain selimut tu. Baik, ini perbahasan dia. Kain Nabi kena mani. Mani yang kena kain Nabi itu, mani itu daripada mana? Adakah daripada mimpi? Maka golongan ni dia kata dah. Dia kata Nabi tak akan mimpi. Yang mimpi itu sampai keluar mani. Nabi tak akan mimpi. Kerana mimpi keluar mani ini adalah hasil daripada kacau syaitan. Jadi maknanya air mani yang kena kain Nabi itu adalah air mani yang terhasil kerana jima' Nabi dengan isteri dia. Itu alasan dia. Maka manakala mani yang kena kain Nabi itu daripada jima', nescaya tak dapat tidak melalui mani itu atas tempat basah lubang kencing perempuan itu. Dia kata, keluar ia daripada farajnya. Maka jikalau basah faraj perempuan itu najis, nescaya jadilah najis mani itu dengan sebab lalunya. Tuan-tuan boleh faham? Itu ceritanya. Saya pun tak kuasa nak terang lebih-lebih tentang benda ni. Kan? Tuan-tuan boleh faham benda tu. Tak terang ni tak faham pula. Saya baca aja lagi sekali. Kan? Dia kata, baiklah ni, Aisyah kata, kain Nabi biasa kena air mani. Air mani yang kena kain Nabi, Aisyah pakai apa? Pakai garu-garu dengan kuku dia saja. Bagi keluar kuping-kuping tu semua. Baik, air mani tu, air mani Nabi. Air mani Nabi ni, dia kata dah pergi kena faraj isteri dia. Kemudian air mani tu keluar balik, kena kain. Kalau air yang ada di faraj isteri tu najis, dia kata, mani bila bercampur dengan dia kena kain, kain tu jadi najis. Tapi pasal apa? Mani yang kena kain Nabi tidak dianggap najis. Sebaliknya,
memadai dengan pi garu-garu dengan kuku saja kain itu boleh dipakai semayang. Maka dia kata keadaan ini menunjukkan air basah pada faraj orang perempuan itu tidak najis. Dia kata. Dia terang macam tu. Nescaya dia kata tak dapat tidak melalui mani atas tempat basah lubang kencing perempuan itu, keluar ia, mani itu keluar balik daripada faraj perempuan. Maka jikalau basah faraj perempuan itu najis, nescaya jadi najis mani itu dengan sebab lalunya, dia kata. Dan tiada dibenarkan dia oleh Nabi di kainnya. Tiada dibiarkan dia oleh Nabi di kainnya. Dan nescaya tiada memadai dengan bersental sahaja. Maka dengan itu menunjukkan basah faraj perempuan itu tidak najis. Itu hujah dalam mazhab Syafi'i. Dia kata macam tu. Baik, maka dijawab oleh orang yang mengatakan najis basah faraj perempuan itu dengan dua jawapan. Yang pertama, dia kata tiada mustahil atas Nabi SAW mimpi keluar mani. Ini satu jawapan. Dia kata pasal apa pula Nabi pun manusia macam kita, maka Nabi pun kalau kita boleh bermimpi, mimpi sampai keluar mani, Nabi pun tidak mustahil boleh mimpi keluar mani. Itu hujah dia. Dia kata dan keadaannya mempermain-mainkan oleh syaitan itu pun mustahil juga. Bahkan mimpi keluar mani pada Nabi SAW bukan ia daripada permainan syaitan, tetapi ia adalah tumpahan ataupun limpahan daripada lebihan maninya pada satu waktu. Dia kata bukan soalnya Nabi ini diganggu oleh syaitan dalam tidur sampai keluar mani. Tetapi keluar mani daripada Nabi itu adalah sunnatullah. Adalah satu benda yang biasa dilalui oleh orang laki-laki. Itu hujah golongan yang mengatakan air yang keluar daripada faraj perempuan itu najis. Dia kata, maka mani hak kena kain Nabi itu adalah mani yang hasil daripada mimpi. Maka dengan kerana itulah dia suci. Tapi kalau mani yang dah masuk dalam faraj perempuan, dia keluar balik kena kain, itu najis. Pasal mani sudah bercampur dengan air yang keluar daripada faraj perempuan. Maka mani itu sudah bercampur dengan air najis, dia jadi najis. Itu hujah golongan kedua. Dia kata dan satu lagi alasan dia bahawasanya harus keadaan mani hasil ia dengan yang dahulu daripada jima. Maka gugur daripada suatu atas kain. Dan ada pun berlumuk ia dengan basah faraj, maka tiada ia atas kain itu. Dia kata, baiklah ni macam ni tuan-tuan. Untuk selamat, basuhlah. Kan negeri Arab ni mereka berkira sikit. Ayam, pasal mereka ayam tak ada. Jadi nak basuh, nak apa ni berkira sikit. Negeri kita ni ayam jenuh. Bila ada duk kena ayam-ayam macam ni dan sebagainya, daripada kita nak pakai semayang dalam keadaan hati jadi syok. Kan? Basuhlah. Ambil kain pelekat lain lah. Kan? Pakai kain pelekat lain, hak tu pergi basuh lah. Begitu. Kan? Walau bagaimanapun dalam mazhab Syafi'i, dia kata air yang keluar daripada faraj perempuan itu suci. Imam Syafi'i pendapat macam tu. Baik, tajuk baru dia kata bab ghuslul mani minas thawb. Membasuh mani daripada kain. Ketahuilah saudaraku, telah dikeluarkan oleh Tirmizi hadis yang menunjukkan sayogia basuh mani yang kena kain. Kata dia an Aisyah annaha ghasalat maniyan min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya membasuh ia akan mani, yakni sunat pada Syafi'i dan wajib pada Maliki, daripada kain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Tirmizi ini hadis hasan lagi sahih. Bahkan Aisyah biasa juga. Kain Nabi kena mani, Aisyah pergi basuh kain tu. Biasa juga macam tu, dia kata. Masalah mani dan membasuhnya dan hukumnya. Kata At-Tirmizi dan bermula hadis Siti Aisyah yang menerangkan bahawasanya membasuh ia akan mani daripada kain Nabi SAW itu bukanlah ia berselisihan dengan hadis sental. Kerana bahawasanya jika sekiranya sental itu memadai sekalipun sebagai dalam mazhab Syafi'i, tetapi disunatkan bagi seseorang itu jangan beri orang nampak atas kainnya akan bekas-bekas ataupun kesan mani. Kerana yang demikian itu malu, dia kata. Walaupun benda tu tidak najis, kalau tak basuh pun boleh pakai semayang, tapi duk pakai kain bertumpuk-tumpuk main semayang ni leceh. Kan? Orang belakang kita takbir-takbir, Allah Syekh ni. Jadi leceh lah. Nampak kita ni jadi nampak leceh sikit. Kan? Kawan belakang tu pun, ish, tengok janggut dia kata tak sangka. Jadi duk fikir macam-macam pula kat kita, jadi tak ada pasal jadi fitnah pula kepada orang yang semayang belakang kita.
Kan, jadi Aisyah radhiyallahu anha sendiri kadang-kadang walaupun kena mani, tidak najis, tidak wajib basuh, kadang-kadang dia tengok jugalah kalau banyak sangat ke apa ke dia basuh juga ke itu. Maka sunat basuh dia kata. Baik, tengok bab bawah tu, bab fil junub yanamu qabla an yaghtasil. Ini ada kaitan. Dia kata bab pada menyatakan junub tidur sebelum mandi. Suami isteri yang bersama sebelum tidur. Maka sebelum dia lena, dia dalam keadaan berjunub. Adakah dia kena mandi lala tu juga? Ataupun pagi esok lah baru mandi? Macam mana? Ketahuilah saudaraku, telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi satu riwayat hadis yang menunjukkan Nabi ada tidur dalam junub. Kemudian diterangkan hadis ini, salah ambil rawinya. Dengar hadisnya lebih dulu. Dia kata, An Aisyah radhiyallahu anha qalat, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanam wa huwa junubun la yamassu ma'an. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur dia padahal ia berjunub. Aisyah pernah cerita dia dengan Nabi malam tu bersama, lepas tu Nabi tidur lepas daripada bersama tu dalam keadaan berjunub. Maka tiada menyentuh Nabi akan air. Maksudnya Nabi tak pergi pancung pun. Nabi terus tidur macam tu aja. Kata At-Tirmizi, dan ini perkataan Sa'id bin Musayyab dan lainnya. Dan sesungguhnya telah diriwayatkan oleh ketiadaan seorang daripada Siti Aisyah, daripada Nabi SAW, bahawasanya adalah ia mengambil wuduk sebelum tidur. Dia kata hadis tadi tu hadis yang dhaif, dia kata. Ada hadis lain banyak lagi cerita, kata Nabi SAW bila dia sama dengan isteri dia, sebelum dia tidur, dia pergi pancung, basuh-basuh dulu bagi bersih, dia ambil ayat semayang dulu, baru dia tidur. Itu hadis yang banyaknya. Hadis yang kata Nabi habis-habis bersama dengan isteri terus tidur, hadis tu adalah hadis yang ada masalah. Dia kata. Begitu. Maka inilah yang sah daripada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ishaq daripada Al-Aswad. Dan telah diriwayatkan oleh Syu'bah dan oleh As-Sawri dan lainnya akan ini hadis daripada Abi Ishaq. Dan memikir mereka itu hadis ini salah ambil daripada Abi Ishaq. Dengan perkataan Abu Isa At-Tirmizi itu dapat faham bahawa hadis Abu Ishaq yang sampai titihan ambilnya daripada Aisyah, yang ditanyakan hadisnya di atas itu, telah diiktibarkan oleh orang-orang muhaddisin salah ambil. Kerana adalah hadis Siti Aisyah yang asalnya panjang, maka direngkahkan oleh Abu Ishaq. Dengan kerana itu, jadi tawaham akan Nabi tidur dengan tiada mengambil ayat semayang dulu daripada mandi junub. Sampai nak jadi waham, jadi syok orang ni, sampai jadi wah-wah orang. Betul kan Nabi ni habis-habis dia bersama dengan isteri dia pakai tidur lagu tu aja. Sampai orang tu ingat, takkan Nabi buat macam tu? Sebenarnya tak betul. Hadis tu potong sekerat, dia tak ambil penuh. Hadis asal tu panjang. Dia pergi potong sekerat, dia pergi jadi tak betul. Sebenarnya Nabi SAW bila dia bersama dengan isteri dia, selepas tu Nabi akan pergi basuh bagi bersih, Nabi ambil ayat semayang, baru Nabi tidur. Itu yang sebenarnya. Padahal hadis yang panjang ada mengandungi makna mengambil ayat semayang sebelum tidur, kemudian daripada junub. Dia kata itu hadis asalnya. Bila potong, dia potong jadi tak betul. Tajuk baru dia kata bab fil wudu lil janbi idza arada ayyana. Iaitu bab pada menyatakan mengambil ayat semayang bagi orang yang junub apabila nak tidur. Ini hadis yang sebenarnya yang ni. Dia kata, ketahuilah saudaraku, apabila seseorang yang sudah berjunub, maka janganlah bawa tidur sahaja langsung. Bahkan maulah membasuh zakarnya. Dan perempuan membasuh farajnya dahulu. Ini ajaran Islam. Lebih bersih begitu. Kemudian daripada itu, ambil ayat semayang. Langsung tidur laki isteri itu. Itu cara dia. Pergi basuh bagi bersih, ambil ayat semayang, baru tidur. Maka fasal ibadah yang demikian ini telah dikeluarkan oleh Imam Tirmizi hadisnya. Benda ni jadi ibadat. Imam Tirmizi ada bawa dalam hadis dia, yang menunjukkan tiada sayogia ditinggalkan ibadah itu. Hadis dia an Umar annahu sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayanamu ahaduna wa huwa junub qala na'am iza tawadda.
Diriwayatkan daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya telah bertanya ia akan Nabi SAW pada hukum tidung berjunub. Kata dia, ya Rasulullah, adakah boleh tidung seseorang daripada kami padahal kami berjunub? Boleh tak boleh dalam keadaan junub tidung tanpa mandi wajib dulu? Jawab Nabi, na'am, boleh tidur apabila mengambil wuduk. Ya, Nabi kata boleh, kalau tak mau mandi lagi pun tak apa, tapi ambil ayat sembahyang dulu baru tidur. Nabi kata macam tu. Kata At-Tirmizi, hadis Umar Al-Khattab itu lebih hasan satu daripada bab ini dan dia lebih asah. Masalah tidur sebelum mandi junub dan hukumnya. Wahai saudaraku, dengan hadis dalam masalah itu dan lainnya telah bersalah-salahan ulama pada tidur sebelum mandi junub. Kata setengah ulama wajib ambil ayat sembahyang kemudian tidur. Dan kata setengah ulama sunat ambil ayat sembahyang dahulu daripada tidur dalam keadaan berjunub. Kata At-Tirmizi, dan seperti dalam hadis pada masalah itu, perkataan yang bukan seorang daripada sahabat-sahabat Nabi SAW dan tabi'in. Ramai orang yang kata sunat ambil ayat sembahyang dulu sebelum tidur. Baik, tengok hak bawah tu. Masalah dia kata jima dan makan tidur sebelum mandi junub. Yang ni dia lepas daripada dia berjunub, dia pergi makan, pergi minum, pergi apa semua macam-macam lagi. Kata Imam Nawawi, dengan hadis yang dalam masalah itu dan hadis-hadis riwayat di dalam Sahih Muslim menunjukkan harus bagi orang yang junub itu tidak, dah itu soalan. Dia kata istimewa pula hendak jima orang yang tiada dijimaknya akan dia. Ini bagi kes orang nikah lebih seorang. Kan dia dah jimak dah isteri dia pertama ni. Lepas tu pergi basuh-basuh apa, mandi, lepas mandi pergi rumah bini seorang lagi, jadi lagi satu di sana. Nakal macam tu. Dia kata, maka takkitlah sunat membasuh zakarnya. Maka bagi kes yang macam ni, kes dia nak pergi jimak pula dengan isteri lain, yang ni lebih-lebih lagi disuruh basuh dulu lah. Disuruh basuh dulu. Dan sesungguhnya telah dinaskan oleh ashab kita bahawasanya makruh tidur dan makan dan minum dan jima sebelum mengambil wuduk bagi orang yang berhadas besar. Maka apabila mengambil wuduk ia, maka tiadalah makruh lagi salah satunya. Bila dah pergi basuh, dah ambil ayat sembahyang, dia nak buat apa-apa lepas tu tidak makruh lagi. Baik, masalah dia kata tidur berjunub dan berwuduk, apakah hikmah di sebaliknya? Kata Imam Nawawi, adalah orang yang berjunub yang mau tidur dulu daripada mandi, telah dituntut syarak ia ambil wuduk. Maka hikmahnya itu telah bersalah-salahan ulama. Kata ashab kita, bermula hikmahnya itu ialah supaya ringan hadas, kerana bahawa mengangkat dia akan hadas daripada anggota wuduk. Supaya ringan sikit. Dia bersama dengan isteri dia, dia hadas besar. Hadas besar ni beratlah. Pergi ambil ayat sembahyang dulu sebelum tidur, ringan sikit hadas besar dia. Begitu. Satu. Dan kata Abdullah Al-Mazari radhiyallahu anhu, telah bersalah-salahan ulama pada hikmahnya. Kata setengah ulama, supaya orang yang berjunub tidur dia atas salah satu daripada dua suci. Baguslah. Pasal apa? Pasal dia ada hadas besar, dia pergi angkat hadas kecil, jadi bersihlah sikit. Sucilah dia daripada hadas kecil walaupun hadas besar masih ada. Begitu. Entahkan mati ia dalam tidurnya. Mana nak beritahu, habis-habis itu dia penat lagu mana kan, mati betul. Jadi sekurang-kurangnya dia mati dalam keadaan dia terangkat hadas kecil walaupun hadas besar tak terangkat lagi. Begitu. Maka pada waktu memandikannya meratakan air jua. Bila mandi saat ni orang akan ratakan air mandi mayat dia. Begitu. Dan kata setengah ulama, bahkan barangkali boleh jadi rajin dan bangkit hati langsung mau mandi dengan sebab ambil wuduk. Nak bagi cantik lagi, lepas dia bersama dengan isteri dia, masuk pancok, pergi basuh, bersih semua, ambil ayat sembahyang. Masa ambil ayat sembahyang tu, mandi terus kata. Itu lebih baik lagi. Pasal apa? Pasal malam tu dia tidur dalam keadaan bersih daripada hadas besar. Itu lebih baik. Mana nak tahu? Dah kena ayat, sejuk-sejuk dah, mandi pergi buang lah senang. Itu lebih baik, dia kata. Jadi kalau tak pergi basuh, tak ambil ayat sembahyang langsung, pakai tidur dengkuai gitu aja, yang tu karut, dia kata. Jadi bila dah bangkit pergi pancong ni, macam kita lah. Kita ni lala ni kan. Tengah-tengah malam bangkit. Bangkit pergi pancong ni, bangkit nak pergi buang air.
Dah pi, dah pancong, dah buang air, dah basuh, dah kena air sejuk apa dah, ambillah air semayang. Sunat tahajud 2 rakaat, apa salahnya? Kan? Bangkit pi ambil, pi buang air tu boleh. Kena air apa sejuk, terketak-ketak, masuk selimut balik. Tak senonoh sungguh kita ni. Kan? Jadi dia kata alang-alang dah masuk pancong, dah basuh, dah sejuk, dah apa dah, ambillah air semayang. Kan 2 rakaat ni start aja, tak sampai 2 minit. Tak sampai 2 minit. Allahu Akbar. Semayang tahajud 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tidur atas jadah terus. Kan? Tapi dia tak buat. Pasal apa? Pasal dia jadi lemah lagi mana tahu kita. Dia begitu. Baik, masalah. Tidur orang haid sunatkah berwuduk? Hak tadi cerita orang yang hadas besar kerana bersama suami isteri. Orang perempuan yang dalam keadaan haid. Adakah dia haid? Dia pun hadas besar juga. Adakah orang perempuan dalam keadaan haid nak tidur malam disunatkan berwuduk? Dia kata. Kata Imam Nawawi, telah berkata Al-Mazari, dan telah berlaku perselisihan pada sunat wuduk ke atas orang yang haid sebelum tidur. Maka orang yang mengatakan supaya tidur dia atas salah satu daripada 2 suci, sunatkan baginya wuduk. Pendapat yang mengatakan ambil ayat semayang sebelum tidur bagi orang perempuan yang datang haid itu bagus. Pasal apa? Pasal dia angkat hadas kecil dia. Jadi dia suci daripada 2 hadas. Hadas besar dia ada lagi, tapi dia ambil ayat semayang, dia angkat hadas kecil. Tetap itu lebih baik bagi dia. Itu satu pendapat. Dia kata, dan kata Imam Nawawi, dan adapun ashab kita, mazhab Syafi'i, maka bahawasanya mereka itu muafakahkan atas bahawasanya tidak sunat wuduk bagi orang yang haid dan orang yang nifas. Dalam mazhab Syafi'i, dia kata orang perempuan yang datang haid tidak disunatkan wuduk sebelum tidur. Kerana bahawasanya wuduk tiada memberi bekas pada hadas kedua-duanya. Kerana dia memang berhadas lah. Selagi dia tak mandi wajib, selesai darah dia, maka selagi itu dia dalam keadaan berhadas. Maka jika sudah habis haidnya, maka jadilah dia seperti orang junub. Habis haid tu baru dia dianggap orang yang berjunub. Begitu. Itulah hukum orang-orang perempuan haid. Dia kata, wallahu a'lam. Lepas ni kita masuk tajuk, bab ma ja'a fi musafahatil junubi. Iaitu bab yang datang pada menyatakan berjabat tangan dengan orang yang berjunub. Boleh tak boleh kita hidup salam dengan orang-orang yang berjunub ni? Dia ada banyak lagi tajuk-tajuk yang kita kena tahu. No? Lepas ni dia ada lagi bab fil mar'ah tara fil manam mithla ma yara ar-rajul. Cerita orang perempuan pun mimpi macam mana laki-laki mimpi juga. Mimpi yang mengeluarkan mani ni. Kemudian dia mai pula bab fil rajul yastadfi'u bil mar'ah ba'da al-ghusl. Cerita suami isteri, depa ni berjunub. Depa bersama. Lepas tu laki pergi mandi dulu. Perempuan kata tak apalah, dia pagi esok baru nak mandi. Laki ni jenis kuat ibadat sikit, dia pergi mandi dulu. Pasal apa? Dia kata saat ni tengah malam pun nak bangkit sembahyang sunat. Dia pergi mandi dulu. Lepas dia mandi angkat hadas besar apa semua, main nak tidur, yastadfi'u bil mar'ah, tidur dekat bini pula nak tidur. Yang tu pun ada bincang dalam agama. Kan? Yang tu pun agama ada bincang. Bini tak mandi hadas besar lagi, dia pergi mandi dulu. Lepas dia mandi, main tidur, main duduk dekat pula bini. Sedangkan bini masih lagi berhadas besar. Apa pula cerita dia, apa hukum dia? Yang tu pun ada perbincangan. Kemudian dia cerita at-tayammum lil junub idza lam yajid al-ma. Ni pula cerita orang yang berhadas besar, air tak ada. Nak buat macam mana? Kan orang yang berhadas besar, air tak ada. Macam mana dia nak buat? Banyak tentang masalah ni jadi dalam masyarakat kita. Kalau kita tak belajar, kita nanti tak tahu. Kan? Kata orang perempuan, dia datang haid. Dalam pada datang haid tu, dia kena operation misalnya. Dia kena operation. Operation jantung ke apa ke, bypass ke apa ke. Kan? Jadi lepas operation, dia tak boleh mandi. Tak boleh mandi, tempat tu tak boleh kena air. Sedangkan lepas operation sehari, 2 hari dia berhenti haid. Maknanya dia nak kena mandi. Dia nak kena sembahyang. Lah ni nak mandi tak boleh. Sebab doktor kata tak boleh kena air kawasan jantung belah ni. Kan? Macam mana cerita? Dia nak sembahyang macam mana? Dalam keadaan dia nak angkat hadas besar, tak boleh. Pasal luka dia tak boleh kena air. Apakah ganti kepada angkat hadas besar tu? Ni semua ada penjelasan dalam agama.
Kan? Ada penjelasan dalam agama. Ataupun satu perempuan, dia dalam keadaan haid, naik motor, dum kata aksiden, patah tangan dua-dua belah. Dua-dua belah tangan kena simen. Lepas simen tangan dia 2 hari, berhenti haid. Haid dia habis. Dia nak mandi pun kawasan tu bersemen. Dia nak kena semayang. Semayang dah wajib dah ke dia. Macam mana pula nak selesai masalah dia ni? Benda ni jadi. Dalam masyarakat macam-macam 1001 benda jadi. Kalau kita tak tahu cara penyelesaian dia, maka kita jadi orang yang tak semayang. Kerana tak tahu, kita jadi tak semayang. Saya ada satu doktor di Kuala Lumpur. Dia masuk Islam lah. Tapi lama lah. 7-8 tahun dah masuk Islam. Dr. Muhammad Nur Manokaran nama dia. Dia pakar ortopedik. Pakar tulang. Pakar ortopedik. Kerja di private hospital. Apa semua orang bagus. Dia doktor pakar tulang. Jadi dialah yang duk jumpa dengan orang-orang patah tangan, patah kaki, simen apa semua. Dia hubungi saya baru ni, hantar surat mai apa semua, dia minta buat satu buku ringkas, dia kata. Buku ringkas yang berkaitan dengan bidang dia aja, dia kata. Minta tolong, dia kata, ustaz buat satu buku panduan ringkas bagi kes-kes orang yang kena simen ni. Cara dia nak mandi wajib, kalau sekiranya sebelum simen dia hadas besar, lepas tu dia kena semen macam mana. Kemudian cara dia nak ambil ayat semayang macam mana. Kemudian cara dia nak semayang macam mana. Dia kata buat ringkas aja. Dia kata buat, dia kata bagi cara mudah faham. Bagi mai ke dia kata dia nak print, dia nak buat buku, dia nak bagi free dekat orang-orang sakit ni. Dia kata sebab dia duk tengok orang sakit ni tak semayang lah, bukan sikit, dia kata. Jadi, tuan-tuan, dia bukan orang Islam asal, dia masuk Islam. Tapi dia punya kesedaran macam tu. Kita bila jumpa orang macam-macam ni segan lah. Cukup segan. Kan? Dia baru masuk Islam, tapi komitmen dia dengan Islam tu mengalahkan kita. Malu kita. Dia tanya macam mana cara. Dia kata tolong buat ringkas punya. Dia nak print, dia nak bagi free dekat orang-orang sakit ni. Supaya orang sakit semayang. Dia kata. Dia nak belanja duit dia nak buat, dia nak bagi free. Supaya orang semayang. Tu yang matlamat dia, supaya orang semayang. Semalam saya cerita di Masjid Brown Garden kan, satu sahabat duk kerja bahagian radiologi Hospital Besar Penang. Kan? Hindu juga. Operation bypass. Lepas operation, antara sedang tak sedang. Dia kata dia dengar satu suara main di telinga dia. Masa duduk dekat ICU ni. Dekat cadet punya ICU ni, jantung punya ICU. Dia terdengar satu suara bunyi, kata kat dia, you have been given a second chance. Kamu dah diberi peluang kedua. Bypass ni tentang major operation. Bila lepas operation tu, dia kata antara nak sedang tak sedang tu dengar suara. Dia kata kamu dah diberi peluang kedua. Dia kata dia gagah juga, celak mata nak tengok siapa cakap. Dia kata tengok tak ada siapa. Tapi dia kata kata-kata dia dengar ni betul-betul kesan dekat dia. Sampailah lepas dia pulih apa semua lagu-lagu ni, dia cerita dekat doktor pakar yang bedah dia ni, apa yang dia lalui. Doktor pakar ni pula orang bagus kan. Kata kat dia, itu menunjukkan Tuhan kita, dia kata, bukan Tuhan kami, Tuhan kita, dia kata Allah, dia kata nak bagi hidayah ke kamu. Dia dengar macam tu. Start lah. Dalam duduk di hospital tu lagi, dia minta buku-buku apa dia duduk baca, buku masuk Islam. Sejumpa dia di hospital minggu lepas. Kan doktor bedah jantung ni bawa dia main jumpa. Jumpa dia, muka tuan-tuan ni, asal Hindu masuk Islam. Dia terpaksa berpisah dengan isteri dia lah ni. Isteri tak mau masuk Islam. Dia pun umur 46 dah. Isteri tak mau masuk Islam. Isteri duduk dengan anak-anak. Tak mau masuk Islam lagi. Tapi muka dia tenang. Saya tengok muka dia, ya Allah. Muka yang mendapat hidayah Tuhan. Muka dia tu muka mendapat hidayah Tuhan. Tertib, lembut. Orang cukup kita malu kat dia.
Habis saya tanya dia macam mana isteri dengan anak-anak, ada tak kemungkinan mereka masuk Islam? Dia jawab insya-Allah. Dia kata insya-Allah. Dia kata God willing, insya-Allah. Dia ada keyakinan, dia yakin dengan Tuhan. Dia kata Tuhan akan bagi hidayah. Sabar salah, dia kata. Walaupun macam tu, dia kata sampai hari ni dia pergi rumah isteri dia, tengok keperluan apa, makan minum mereka, nafkah dia bagi semua. Dia jaga elok, semua dia buat elok. Lah ni dia kata dia tak mau cakap banyak. Dia nak tunjuk contoh baik kat mereka ni. Mudah-mudahan lah, dia kata kalau dia buat ni ikhlas, Tuhan tolonglah bagi petunjuk dekat isteri dengan anak-anak dia. Tuhan dia nak bagi hidayah ni. Hak tak Islam langsung, boleh jadi Islam, boleh jadi committed dengan Islam. Tapi kalau Tuhan tak bagi hidayah, ya Allah, Melayu lama dah untuk mengaku kata Islam, tak jadi apa tuan. Tak jadi apa. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Nas. Subhanallah. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده